Untuk boleh ceritakan perkembangan untuk Liga musim depan. Mungkin dah ada, kita dah hujung ke untuk progres dia macam mana sekarang? Progres dia amat bagus. Pada bulan lepas kita sudah ada perjumpaan dengan antara CEO dan kita telah kemukakan apa-apa maklumat kita ada, update kepada pertuturan semula. Semua CEO pun dah ambil maklum apa yang perlu tahu. Ada beberapa perkara yang belum lagi diselesaikan disebabkan menunggu beberapa keputusan, example kalender tahun depan, menunggu keputusan AFC jikalau Asian Cup tahun depan atau tahun 2024. So beberapa perkara yang perlu diteliti selepas pengumuman AFC. Kalau tarikh Piala Asia masih di dalam tahun 2023, pencaturan liga perlu dipikir disebabkan kita punya pasukan negara menjadi keutamaan kita adalah untuk memastikan MFL bekerjasama dengan FAM untuk memberi ruang yang cukup untuk persediaan pasukan kebangsaan. Tetapi jikalau Piala Asia di dalam tahun 2024, kita ada lebih ruang untuk memastikan semua kejohanan dijalankan dengan sempurna. Kepadatan kalender yang kita ada pada tahun ini tidak akan berlaku lagi. Saya harap ramai boleh ingat tahun ini kita mula dalam pandemik, mula dengan COVID di dalam pasukan. So penundaan yang mungkin tidak dapat dijangka pada awal musim. Kita rasa tahun depan kita tak ada masalah ni. Okey, adakah kita nak tahu sekarang ni jumlah memang perancangannya 18 tim dengan situasi semasa ini. So adakah 18 tim akan confirm? Betul, kita dengar ada ura-ura satu atau dua pasukan mungkin tarik diri. Tapi kita juga tahu kita di dalam window pelaksanaan ni pada 30 September window pelaksanaan telah tutup dan sekarang adalah tugas jawatan kuasa pelaksanaan untuk menghalusi semua dokumentasi untuk mengambil keputusan lesen. Mengenai apa ura-ura di luar, saya tak boleh komen disebabkan itu ura-ura sahaja. Dan bila saya ada maklumat yang mungkin lebih official, saya boleh buat pengumuman mengenai mana-mana penarikan pasukan. Pada masa ini saya tak dengar apa-apa. Saya tak ada maklumat mengenai perkara itu. Tetapi dengan isu lesen, kita harap pasukan-pasukan yang terbabit dalam masalah-masalah yang mungkin media tahu dapat selesaikan isu dia. Dan kita walaupun satu atau dua pasukan kalau tarik diri atau tidak dapat lesen, kita bersedia. Sebab tahun 2024 memang kita dah caturkan untuk Liga 16 pasukan saja. Okey, kita tahu pertuturan liga ini dibuat, revamp liga ini dibuat untuk jadi kompetisi. Mengikut kriteria, tapi kalau next year 18, lagi satu tahun 16. Kriteria yang ditetapkan oleh AFC adalah 18 pasukan. So adakah ini dengan pertuturan ini dia tak menepati untuk kompetitif? Tak ada. Dia punya average matches is 30 to 34. So kita masih di dalam global average, tetapi kita perlu lihat juga suasana bola sepak di negara kita. Liga kita memang ada 30 perlawanan nanti kalau 16 pasukan, dan kita ada Piala Malaysia yang negara lain pun tak ada, dan format-format tempatan. Kita perlu lihat juga keperluan di peringkat kebangsaan, di mana keperluan masa untuk pasukan kebangsaan, keperluan pertandingan di peringkat regional AFF yang berbeza daripada zon-zon lain ataupun dekat Europe. So mungkin kadang-kadang average daripada FIFA atau daripada Europe tidak boleh dijadikan rujukan sepenuhnya oleh kita, tetapi memang perkara baik untuk kita follow certain good examples, good averages, tetapi kita tak ada mengambil apa-apa keputusan yang akan menjejaskan bola sepak kebangsaan atau peranan klub-klub kita di peringkat Asia. Okay, apa akan jadi dengan Melaka pada musim depan? Okey, let's say walaupun dia dapat katakanlah dia dapat lesen, adakah tindakan tegas akan diambil juga oleh MFL sebab ini kesalahan yang berulang kali berlaku? Apa tindakan? Itu betul. Apa yang saya boleh katakan di sini, jawatan kuasa pelaksanaan mengambil maklum semua yang telah berlaku 2-3 tahun ni, antara isu-isu yang terbabit. Melaka masih belum selesaikan isu dia. So mengenai kalau dapat lesen tahun depan atau tidak, luar kuasa saya untuk menjawab. Dan keputusan tata tertib selepas itu daripada board
jawatan kuasa pelaksanaan boleh diambil jikalau perlu. Pada masa ini saya boleh katakan yang lebih penting adalah lesen. Tata tertib datang kemudian. Bila pemotongan mata seperti Perak sebelum ni akan potongan mata tu okey, ini kadang-kadang kita ada kursus ni. Kalau kan kursus ni boleh memberi maklumat lebih kepada media dan netizen di luar. Dia Perak example, tiada masalah sebelum dapat lesen. Dia ada masalah selepas dapat lesen. So bila dia dapat lesen untuk tahun baru 2022 ini, baru bermulanya isu mengenai tunggakan gaji dalam tahun semasa. So dalam tahun semasa tu boleh tindakan macam kita ambil tahun ini atas penyingkiran Melaka daripada Piala Malaysia. Dengan tiadanya penyingkiran dalam Liga tahun ini, tidak perlu kita tolak mata. Kalau kita tolak mata daripada Melaka tahun ini, there's no difference with that because there's no relegation anyway to lower division. So penyingkiran daripada Piala Malaysia lebih ketara untuk atau lebih relevan dalam tahun ini. Tahun depan jikalau berlaku lagi mana-mana pasukan, they have an example of what can happen. Dalam mana-mana pasukan pun yang masih tak bayar gaji, you denda dia duit, dia dah tak ada duit. Denda mata lebih berharga untuk mana-mana pasukan. Okey, kita semua dah tahu pasal UITM. Adakah dia akan compete dalam Liga Super pada musim depan memandangkan kita tahu dia punya kekangan kewangan tu. Adakah ada berita ataupun dia akan kekal dalam Liga Super? Kita ada perjumpaan dengan pengurusan dan ahli lembaga pengarah UITM 2 minggu yang lalu. Dalam mesyuarat tersebut, UITM telah kemukakan keinginan untuk continue di dalam Liga. Tetapi kita tahu UITM ini organisasi yang betul bentuk yang berbeza daripada pasukan-pasukan lain. Pada masa ini apa yang telah dikemukakan oleh UITM, diorang akan continue dalam Liga. So dari segi kita mau FA ke FC, adakah ia berjalan memang tahun depan semuanya 100% FC? Itu antara topik yang sedang dibincangkan di dalam. Kita tahu jangka masa yang diberi sebelum COVID, tetapi dengan adanya COVID 2 tahun yang berlangsung, kita perlu halusi apa yang sedang berlaku dan juga peranan FA di dalam transisi. So banyak pembelajaran kita dapat tahu dalam organisasi bola sepak di industri profesional baru. Bukan industri profesional ni dalam bentuk FA itu dah lama, tetapi dalam bentuk FC ini baru. Dan kita boleh lihat bila kita ada pergerakan ke corporate and entirely privatized, kita dapat suasana yang lebih structured, lebih profesional. Kita boleh lihat pasukan-pasukan yang mungkin bermasalah dulu, Penang ataupun PDRM ataupun Sabah ataupun mana-mana pasukan Kelantan, Perak juga diambil oleh orang korporat dan distrukturkan dengan betul. Kita boleh tengok juga dengan peranan tanpa bajet besar tetapi dengan pengurusan yang betul macam KLCT, kita bergerak jauh dalam event AFC punya competition dan liga kita tidak boleh dikatakan Farmers League anymore lah. Dengan merit, diorang pergi sampai ke final sekarang dan dengan bajet yang amat kecil. So saya ucapkan tahniah lah kepada KL yang mengarungi nama Malaysia ni. So memang FC to FA ni mengambil banyak challenging times dengan COVID, bukannya 2 tahun yang serba biasa, dan kami harap FA to FC ini akan berjalan dengan lebih lancar dalam 1-2 tahun ni dan timeline akan dirujuk semula untuk memastikan pengambil alihan boleh berlaku dengan betul. Kalau kita paksa mengambil alihan dalam jangka masa yang tidak praktikal, penjualan FA kepada FC itu mungkin tidak dengan due diligence yang sepatutnya dibuat. Mungkin itu berlaku di antara 1 atau 2 pasukan yang mungkin pengambil alihan daripada private organisation tu tidak dilakukan dengan betul. Di sini peranan MFL untuk mengukuhkan transisi tersebut dan memastikan bila ada masuknya private entity ini proper and the right person takes over. Okey, kita tahu ada rumor baru-baru ni FPJ Suki ataupun mungkin selepas ini ada kelab lain yang mengambil keputusan untuk bergabung untuk kukuhkan kewangan. So adakah pihak MFL sendiri mengalu-alukan penggabungan itu ataupun lebih banyak kelab lagi bagus? Tak ada. The
the strongest the club the better. Liga kita kalau banyak pasukan tetapi pasukan bermasalah tidak menyumbang kepada commercial value liga kita, sebab stigma bila ada satu atau dua pasukan bermasalah, stigma tu atas satu liga. Semua pasukan yang tidak bersalah, dia punya persepsinya semua bermasalah. Di sini kita kena lihat daripada the collective interest, bukan daripada the interest of individual parties. So kita harap daripada persepsi luar, ramai akan lebih yakin dengan bila ada pasukan tutup atau pasukan berundur diri. Itu antara keputusan korporat yang diambil oleh pasukan tersebut. Saya tak boleh kata pada masa ini PJ City tarik diri atau tidak atau bergabung. Tetapi PJ City antara pasukan yang diuruskan dengan betul walaupun dengan bajet kecil, projek yakini lokal dijalankan dengan baik. Tetapi keputusan korporat adalah keputusan korporat. And this is what we have to realize, that when we move to corporate football, it's a decision of a company to close or not to close. Dan PJ City tidak pernah bermasalah. Option untuk tahun depan mereka tahu dan mereka ada, dan saya rasa itu keputusan korporatnya jikalau berlaku. Tetapi pada masa ini saya tak ada cakap. Okay, MFF dah tahu dengan pelancaran AFF Club. So adakah MFF sendiri dah decide ada buat perbincangan untuk pasukan manakah yang akan layak ada untuk apa yang saya tahu, apa yang saya baca dekat social media punya site tadi, tiada maklumat rasmi yang saya terima. Tak ada perbincangan yang sedang berlaku di peringkat MFL. Jikalau perkara sebegini berlaku, masa saya GS di Setiausaha Agung di FAM, topik ni pernah dibincang 2018 dan 2019, dan pada masa itu antara hala tuju adalah untuk memastikan kita buka lebih banyak peluang untuk pasukan yang tidak masuk AFC punya competition. Disebabkan kalau ada AFF Club dan juga AFC punya club competition, ruang dan untuk kalender tempatan, tetapi juga untuk kepentingan pasukan kita di mana dia maybe overstretched and overburdened by the calendar, kita perlu pentingkan. Jikalau AFF Club Championship mengambil kedudukan ke-5, ke-6, ke-7 dalam liga kita, lebih banyak peluang untuk klub-klub kita bertanding di peringkat regional sebelum ke Asia juga. Maksudnya Encik Tu menyambut ni yang baiklah. Jikalau polisi yang diambil oleh AFF adalah selari dengan kalender kita dan selari dengan pembangunan bola sepak kelab kita. Okey, kita tahu baru-baru ni Tuan Presiden AFF kita dah diselect sebagai member. So macam Encik Tu sendiri mungkin ada untuk AFC bertanding untuk peringkat tinggi AFC? Siapa? Untuk saya? Yeah. Oh, tak ada. Saya duduk pada masa ini dalam jawatan kuasa pertandingan AFC, itu sudah cukup. Saya tak ada inspirasi tersebut. Tetapi saya nak ucapkan selamat berjaya kepada Tuan Presiden. Saya kerja dengan dia sebagai Setiausaha Agung untuk 3 tahun. Beliau amat kandidat yang betul lah, amat relevant to that position. Bola sepak di rantau kita dan juga di peringkat FIFA perlu didengar. Bukan hanya individu daripada persatuan nombor 1, nombor 2 dunia. Sebab FIFA adalah policy body. Policy body ini terpaksa mendengar juga negara-negara peringkat Asia dan ASEAN. Jikalau hanya dekat FIFA hanya individu daripada persatuan yang nombor 1, 2, 3, 4, 5 Asia, suara ASEAN tidak didengar. Saya harap beliau berjaya di dalam kempen ini dan saya yakin jikalau individu Datuk Ahmedin ini berjaya dalam kempen, beliau boleh menyumbang bukan sahaja di peringkat Malaysia tetapi ASEAN dan ASEAN.